Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahhimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Yaqulun nadhimu asy-syekh Akhdari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Faslun fil mu'arrafati. Mu'arrafun ala salasatin kusim haddun wa rasmiyun wa lafziyun ulim. Fal haddu bil jinsi wa faslin wa qa'a warrasmu bil jinsi wa khosotin ma'a wa nakisul haddi bi fasli au ma'a yesim ba'idin la qaribin wa qa'a wa nakisul rasmi bi khosotin faqat au ma'a jins au ma jinsin ab'adin qadir tabat wa ma bi lafzin ladaihin syuhira tabdilul lafzin bi radifin ashhara wa syartu kulli an yura muttarida munakisan wa zahiran la ab'ada wa la musawiyan wa la tajawuza bila qarinatin biha tahurtu hurriza wa la bima yudra bimahdudin wa la mustarakin minal qarinati khala wa indahum min jumlatil mardudi an tadkhulal ahkamu fil hududi wa la yajuzu fil hudud wa la yajuzu fil hududi zikru aw wa jaizun fisran wa jaizun fir rasmi fadri ma rawaw. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita masuk maqasid tasawwur. Maqasid ya ada tasawur maudhu' mantik ini ngajar ijma ada dua, ya ada tasawur dan tasdik. Tiap-tiap satu pada dua tu ada dua, ada maqasid, ada mabadi, ada maqasid. Tasawur pun ada mabadi dan juga maqasid. Begitu juga tasdik, ada mabadi, ada maqasid. Mabadi tasawur ialah kulliyah khamsah. Waktu panggil mabadi hak qarib. Nah, ya tasawuf ni ada dua mabadi, mabadi arba'in, mabadi al-qarib. Mabadi arba'in iaitulah dalalah dengan al-alfaz. Dah. Ada pun mabadi al-qarib iaitulah kulliyah khamsah. Maqasid mu'arrafat. Nah, ataupun qaulus syarih. Tasdik mabadi ialah al-qadaya wa ahkamuha. Maqasid ialah al-hujjah ataupun al-qiyas. Itu saja tajuk mantik. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, faslun fil mu'arrafati. Ini satu fasal pada menyatakan mu'arrafat. Mu'arrafat jam'u mu'addeh, iaitu jamu daripada mu'arraf. Boleh panggil juga qaulus syarih, sebab nak syarah mahiyah. Ini nak syarah di sesuatu, dia panggil nak syar mahiyah, dia panggil qaulan syarih. Nah, qaulun syarihun mu'arrafun ala salasatin kusim. Ta'rif tak ni tu atas tiga.
Yani kusima ala salasatin. Dibahagi atas 3. Yani 3 pembahagian. Ala tu takluk di kusim di belakang. Ada 3. Mana 3? Badal. Kalau tak baca badal pun ada khabar tak ada masuk. Kalau badal pun baca hadin. Tak? Salah satin hadin ni tak dibaca. Jadi ahaduha salah satu pada 3 tu haddun. Pertama had. Sawaun kana taman au nakisan. Sama ada nakih atau tam atau nakih. Dah. Wa rasmiyun dan rasmi ni sama ada tam dan juga nakis. Dah. Wa lafziyun dan lafa. Ta'rif bil lafz. Ini laf. Ta'rif dengan lafa. Ulim, jadi ulima diketahuikan dia kan 3 saat ni. Kama zukir min misalasa. Dah. Jadi ta'rif di sebenarnya ta'rif di mana 3 ada 2 ya sebenarnya. Tapi sebut saat ni tu kerana sambil sebut 3. Cuma ada 2 ya had dengan rasam. Jadi ta'rif di mana 3 ada 2. Qaulun syarih. Sebenarnya ada kalau sini ada mengikut Tuan Nazim ada 3 dah. Ada had al-haddu al-had, lepas tu ar-rasm, lepas tu bil al dengan lafz dengan lafaz. Had ni ada 2. Ada tam, ada nakis. InsyaAllah tu ha. Hak ni pun sama. Ada tam, ada nakis. Jadi semua ni nak takrif masjid syaih. Hak ni ada soal. Ya sebenarnya 2 ni ya. Hak ni kembali kepada lurah. Tahu tak supaya kita nak takrif apa? Ghadan fard. Jadi majhul kalimah ghadan fard. Lafaz ni ai lafzul muradif. Ditahui lafaz muradif dia. Kata al-ghadan fard. Tak benar. Tak pernah dengar ghadan fard. Apa kata al-ghadan fard huwa al-asadu. Faham lah. Asad ni makna singa. Contoh kita al-ghadan. Ghadan fard. Tak pernah dengar ni kalimah ghadan fard. Bahasa Arab ke bahasa apa? Bahasa Arab. Iaitulah al-asad. Huwa al-asad. Faham. Sekali itu ni takrif dengan lafaz kembali kepada lughah. Jadi kita tengok mu'jam ataupun qamus. Mu'jam kita kata apa? Qamus lisanul Arab kita kata. Mu'jam mu'jam wasit. Mu'jam kita kata apa? Qamusul muhit kita kata. Lisanul Arab. Kemudian kata jadi 3 semua. Had, rasmu, lafz ni lafaz muradif. Jadi tam tam ni apa? Had tam ni iaitulah murakkab daripada jinsu qarib dengan faslun qarib. Sebab had tam. Tahu tak? Kalau nakih ni, apa had nakih ni apa? Iaitulah daripada jinsu ba'id. Takrif ni, cara kita nak buat takrif. Kita ambil jenis yang kita ngaji belajar dah. Kita ambil jenis jinsu ba'id ataupun jinsu wasit. Termasuk ba'id ni wasit. Boleh tak? Jadi fi makna ba'id iaitu maksudnya al-wasit. Campur dengan faslun qarib. Atau faslun qarib faqat. Tak ada wari jenis. Takrif tak wari jenis. Wari apa? Wari fasa saja. Ni faslun qarib. Kamari pula rasmutam. Rasmutam ni apa? Daripada sebut tam ni tengok. Tam ni kamu ada jen had atau rasam pasti kena ada jinsu qarib. Tam, tak kira sebelah had ke, sebelah rasam ke, dalam takrif tu wajib satu juzuk takrif kena ada jinsu qarib. Wajib. Lepas tu, beza mana rasmu dengan had. Had ni kena ada fas.
Rosam ni ada apa? Khassah. Tapi kita kena reti kuliah khamsah. Ya kalau kita kuliah khamsah, kalau kita tak boleh beza lagi, jadi susah sini ni. Ora, kuliah khamsah yang kita belajar dulu Jadi kuliah khamsah ni yang paling penting sangat bagi kita untuk nak memahami takrif. Ataupun kita nak buat takrif. Jadi beza mana had dengan rosam? Had ni ia ada fas. Rosam ia ada khassah. Itu beza dia. Hak nakik apa? Daripada jins subai ataupun wasit. Campur dengan khassah. Atau khassah faqat. Itu dah. Ini cara buat takrif. Jadi takrif semua ada berapa pangkat? Tak. Kalau ni akhir ni last kali kalau kita tak kuasa nak takrif ni. Tak nak takrif di si mantik nak buat tak boleh juga. Nak buat mana? Maka kita takrif ni, takrif dengan luar. Maknanya tak habis kuasa. Oleh kerana takrif ni takrif backup akhir kali. Kalau kita tak kuasa ni. Jadi mahiyatus syai' kita kata satu mahiyah, satu suatu benda majhul kita kata. Ataupun kita sorang tahu. Kita sorang tahu. Jadi nak buat mana orang lain tahu supaya kita tahu. Ya kena dengan takrif. Pak kita tak kuasa nak takrif ni. Tak kuasa maka ni akhir kali sekali. Tapi kalau kita boleh ijtihad, tapi orang mujtahid, ulama kebiasa, dia nak sungguh untuk nak apa? Nak memperkenalkan hakikat sesuatu tu. Kita terasa tahu ulama ni biasa Kita ada beli kitab bahasa biasa padahal boleh nak tahu satu Islam bukan mudah tu. Kena guna ni bukan mudah. Tapi itu panggil mujtahid. Jadi ya ijtihad tu baik. Okay. Contoh kita kata, bolehlah kita kata satu kita nak tarik insan, bolehlah. Mudah-mudah tarik insan. Mahiyatul insan. Hak tam ni macam mana? Ya usahlah. Mereka usah kata hak tam jenis bagi insan apa? Haiwan. Kalau kita tengok syajarah Futuriyah dulu, insan anwa' atas pada insan apa? Haiwan. Itu panggil jinsu qarib. Haiwan. Lepas tu faslun. Faslun di sini makna kata apa? Kulli zati tapi mukhtas. Apa? Natik kita kata. Natik ni. Maka natik panggil faslun qarib. Kenapa panggil qarib? Kerana dia nak beza sama-sama anwa' dia. Dia nak beza sama dengan asad. Dia nak beza dengan faras. Oleh kerana insan, asad, faras dia setara kan? Insan, al-asad, al-insan, al-asad, al-faras. Kata di sini dia panggil setara. Sama-sama pecah daripada haiwan. Dia panggil setara. Maka kita nak beza di antara setara dia ni. Walaupun kita tiga ni boleh panggil haiwan semua, tapi ada beza. Maka beza di antara setara dia ni panggil faslun qarib. Panggilan dia, istilah dia. Sebab nak beza ni setara. Sepengkat dengan dia. Berarti dia sebut natik, asad tak masuk, farah tak masuk. Supaya kita katanya kita kata apa? Kita buat apa lagi? Kita buat kata kalimatun. Setara dia tiga semua. Isim, fi'il, haraf. Betul tak? Walaupun tiga ni sah dengan kelima. Sebab ini panggil jinsu qarib dia ni. Jinsu qarib. Sebab lepas pada kalimah langsung mari tiga lah. Tak ada. Celah ni tak ada. Antara dua ni tak ada. Tahu tak? Jadi kalimah tu mari tiga tu lah. Mari kalimah ni jinsu qarib. Maka nak beza di antara isim ni ni. Isim ni ada beza. Pas beza dia ni. Beza di atas setara dia panggil faslun qarib. Maka apa yang beza itu? Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bizamani minal azmina. Ni. Maka ini semua ni panggil faslun qarib. Sebab apabila kita sebut ni, fi'il tak masuk, haraf pun tak masuk. Jadi hanya
isim saja. Maka kita takrif kalimatun dal ala mana fi nafsa, ini ulama nuhah dia katanya dia panggil hatta. Nampak hatta. Oleh kerana itulah hakikat isim sebenar-benar hakikat dia. Kalau kita kuasa, misalnya contoh, kita kuasa, okey sudah selesai. Ini kita kuasa boleh buat hatta, maka yang 3 lagi kita tak kisah. Pahala kita tak kuasa, sudah. Hatta. Ui, susah sangat. Dia ada hak nakis. Contoh, kita kata lafaz insan tadi. Insan tadi, kita katanya, insan, kita buat contoh. Susah nak cari jenis dia. Tapi ada beza-beza di antara asad, faras tadi. Maka apabila kita susah, kita berilah ini saja, cukup. Apa insan? Natik. Cukup. Apa insan? Natik. Cukup. Maka natik ni panggil zati. Kulli zati tapi mukhtas. Ini saja ya. Mahwal insan, jawabnya natik. Cukup. Bagi fasung qarib saja. Tapi duduk peringkat kedua. Tapi kalau kita tak kuasa juga, kita tak kuasa nak cari hakikat suatu tu sebelah zatiyat. Jenis pun tak kuasa nak cari. Faslu pun tak kuasa juga. Macam mana? Misalnya, jenis. Kadang-kadang kita beri jenis boleh. Faslu tak boleh. Tak ada insan. Kita tak insan hayawan. Hayawan kita beri boleh. Tapi kita nak ijtihad pula satu lagi. Faslu tak kuasa ni. Nak cari fas bagi insan tu zati atau kulli zati hak mukhtas tu tak kuasa. Maka kalau ijtihad pun tu baik ini saja khasah. Maka kita bagi yang 3. Jadi hayawan apa? Insan, hayawan, dhahik. Contoh yang suka ataupun katib. Jadi khasah ni boleh banyak. Qari. Benda hidup yang boleh terima sifat baca. Maka ini paling khasah. Itu pekat yang 3. Kalau kita tak kuasa lagi, misalnya contoh, jenis pun tak kuasa nak cari. Faslun pun tak kuasa. Tapi kita hanya boleh tahu sifat saja. Sifat ketentuan boleh beza yang lain. Maka kita boleh saja, khasah saja cukup. Seperti kita kata insan, jawab dia katib. Mahwal insan, jawab dia katib. Mahwal insan, jawab dia qari. Mahwal insan, dhahik. Boleh. Sebab khasah ni boleh berbilang. Yang lain pada fas. Fas ni tak boleh berbilang. Berarti hakikat suatu benda hanya ada satu fasa. Nampak tak? Berartinya suatu makhluk Allah Ta'ala ni, semua makhluk ni. Sabit Nabi Adam kebiasaan sabit tu malaikat dia sujud tu. Kalau kita tengok, Nabi Adam ni Allah Ta'ala ajak ilmu dia ni bukan biasa. Jadi Nabi Adam AS dia tahu semua hakikat. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Dah kuat dah. Jadi Nabi Adam pada ketika tu asma' kullaha tu bukan hukum syar'i sebab tak ada manusia lagi. Manusia tak ada masa tu. Tak ada halal, tak ada lagi, tapi hakikat dia tahu. Ni pokok apa, ni binatang apa, ini apa, dia tahu hakikat. Apabila tahu hakikat tu lah malaikat lemah. Betul. Ini benar-benar khalifah. Ini sepatut khalifah dalam kaum ni. Sebab itulah malaikat dia harmat kepada Nabi Adam. Sebab apa? Ilmu. Sebab hakikat tu bukan mudah. Nak tahu hakikat. Hakikat suatu tu. Berarti setiap satu hakikat suatu benda ni hanya satu. Ini ijma' ulama. Ada satu fas. Fas ni ada satu. Tidak boleh berbilang. Yang lain pada khasah. Khasah boleh berbilang. Maknanya satu mahiyah, satu makhluk tu. Satu kejadian Allah Ta'ala boleh berbilang khasah. Tapi mustahil berbilang fas. Fas ni hanya satu. Tapi apabila ulama dah ijtihad keluar kata natik ni lah fas, berarti tak ada lah. Apabila berkhilaf ini kita faham kata itu bukan lagi fas. Masih duk kata khasah. Misalnya satu mahiyah baru, nak panggil apa ni? Kita kata. Maka ijtihadlah ulama satu bidang tu. Dia nak syai fasal dia. Syai tak kuasa. Ini kata ini kata ini pakat khilaf.
maka kita ketir atau apabila khilaf itu khassah, bukan fas. Fas ni hanya satu aja. Habis. Jadi takrif semua ada 4 peringkat. Pertamanya jins qarib, 2 jins subai, 3 hat tam, 2 hat nakis, ketiga rasmu tam, keempat rasmu nakis. Akhirlah sekali kalau kita tak kuasa semua 4 ni, maka kita takrif dah dengan lafaz muradif searti. Gapo kelapa, kelapa nyur. Di sini nyur. Jangan kelapa. Gapo cabai ni apa lada. Cabai apa cabai? Tak usah cabai tu. Oh lada. Oh okey lada. Ya ada kan. 1 kelima tu satu tempat je guna lain kan. Satu kawasan satu kan. Jadi kita pergi satu tempat tu pergi beli cabai. Apa beli cabai? Apa cabai ya? Ni rupa. Oh lada. Ni cukup. Jadi dah faham. Okey. Yang terpenting kita tasawur mutabik li waqi'. Itu matlamat. Maka ini panggil wasilah semua ni. Semua ni wasilah. Tapi kalau kita ada sekarang ni, kalau tengok sekarang, dunia sekarang ni sebenarnya tak ada takrif. Sebab ada gambar. Dunia sekarang kan. Nak beli misalnya kita nak kirim kitab tu, di Mesir tu. Koyak demo nak beli kitab Fiqh Akbar. Oh Fiqh Akbar. Cari dah. Dia tak gambar Siapa yang syarah? Abu Mansur Maturidi. Siapa pula Abu Mansur Maturidi? Nak cetakkan pula lah, cetakkan pula. Jadi masih tambah maklumat, kau tambah gelap. Bukan kau tambah maklum tak. Jadi kau tambah majhul. Nak Fiqh Akbar, tu satu majhul. Okey lagi. Nak syarah Abu Mansur Maturidi, kau tambah gelap. Nak cetakkan Darul Diya, astagfirullah. Mana pula Darul Diya? Hak Kuwait. Apa ni? Sekarang tidak ada gambar terus tahu. Okey. Jadi maklum. Okay. Jadi sekarang senang. Jadi masalah sekarang jadi kita katanya benda majhul tu jadi banyak jalan, wasilah yang banyak Ini satu wasilah. Wasilah ni bagi wasilah hak dulu hingga sekarang masih guna lagi. Kita kata kalau ni kita tambah satu wasilah lagi, itu gambar. Jadi satu gambar yang kita macam nak beli apa, kita hantar gambar pergi cukup. Jadi yang kita suruh kat ni tu ya tengok. Oh okey. Jadi dah faham. Jadi senang. Dia tak kena atau kitab tu syarah siapa, muhakkik tu siapa, cetakkan mana, tak kena urai. Pakai hantar gambar tu. Jadi cari ikut aman ni Kalau tak ada tak beli. Kalau ada okey. Tapi kadang-kadang yang majhul lagi. Oleh kerana kadang-kadang kita ambil gambar yang dulu kan, cetakkan dulu. Cetakkan dulu you buat gambar warna tu dah. Baru cetakkan baru kali kedua you tukar warna lain. Tukar warna. Jadi yang dibeli tu pening. Mana ni? Nama super dah. Tapi warna nama dah muallif. Muallif kita kata muhakkik, topok cetakkan di mana, tapi warna kulit tu takut salah pula. Tanya pula, okey betul lah. Warna kulit tak kisah. yang pentingnya nama kitab, nama syarah, nama muhakkik, nama cetakkan okey. Boleh. Nak katanya sekarang ni mudah untuk nak selesaikan benda majhul supaya dimaklum tu ada satu wasilah iaitu gambar. Dulu tak ada. Dulu ni kena pakai lafaz semua. Kena pakai lafaz. Jadi kena cakap. Jadi orang dengar pasti kena kena tarkiz, kena fokus. Jangan lalai dengan apa. Cuba takut tak tasawur mengikut apa yang didengar. Habis cukup. Kemudian kita tengok. Jadi Pak Tari sini saja. Fal haddu bil jinsi wa faslin waqa'a. Fal haddu jadi hatam di sini. Fal haddu ai hatam. Apa hatam bil jinsi yakni dengan jenis. Jinsi ai jinsi qarib. Tahu tak? Wa faslin ai faslin qarib. Waqa'a. Jadi fal haddu waqa'a bil jinsi wa faslin. Waqa' iaitu body itu takluk di waqa'a belakang. Jadi bin jinsi ai bin jinsi qarib wa faslin qarib.
Ni contoh yang kita buat dah ni. Warasmu, rasam pula. Yang ni rasmu tam di sini. Ai kena buat rasmu tam. Bil jinsi ai jinsi qarib. Wa khasatain dan khasah ma'a. Ni ma'an. Ma'an. Had ni kalau kita tengok apa makna had? Had ni makna man, makna menegah. Apa maksud menegah? Artinya kalau kita takrif ni, had ni, kita kata apa insan? Kita je haiwanatik. Ulama mantik kata ini panggil hatam. Had apa makna? Man, menegah. Apa maksud menegah? Setelah mana kita takrif ni, jadi hak setara dengan dia. Apa setara dengan dia? Asad. Jadi afrad bagi asad tak boleh masuk dalam afrad insan. Sepuan ni. Apa insan ni? Jadi ulama nahu takrif. Mahwalis, jawab dia kalimatun dalat ala makna nafsah wala tarif bi zamanin na azmina. Nah, selama kita takrif ni dia panggil hatam. Apa maksud hatam? Jadi had makna man, al-man'u, makna menegah. Masuk menegah di sini, jadi setelah mana kita takrif dah menegah daripada afrad ni. Segala afrad fi'il ni banyak afrad fi'il ni banyak ni. Menegah daripada masuk dalam afrad isim. Begitu juga afrad haraf. Menegah daripada masuk dalam afrad isim. Itu makna had. Ada pun rasm. Rasam ni makna apa? Asar, makna kesan. Asar. Supaya kita rasam kita buat rasam satu lukisan Kalau untuk jauh masa kita lukisan, rasam saja. Cuba kita buat rumah. Orang ngaji apa? Ngaji apa buat rumah. Buat peta rumah dah. Panggil apa? Ngaji apa panggil? Engineer. Arkitek. Nah, ngaji untuk buat. Misalnya ada seorang mau rumah kan, dia ada rumah mau 3 tingkat. 3 tingkat ni, tiap tingkat ni mau 3 bilik. Dia pun gambar tasawur. Maka dia lukis. Dia lukis apa dah? Lukis tu panggil rasam. Rasam lukis. Ni betul ni. Oh okey. Yang mau rumah tengok, oh okey, buat betul ni. Ni macam ni. Dia pun buat lukis jadi sini. Tapi buat. Dia panggil rasam. Maka rasam ni lebih pada nilai apa? Had mana apa panggil mustawa dia tu, hak ni lebih a'la, lebih tinggi daripada rasam. Dah. Wa naqisul haddi. Ni tak payahlah. Jadi kita baca bait ni untuk faham saja. Ni kita faham ni cukup ni. Nampak belajar ni. Wa naqisul haddi. Apa makna naqisul haddi? Haddun naqis makna dah. Hadun naqis bifaslin ai bifaslin wahdah. Hadun naqis ni dengan faslin faqat. Yani faslin qari faqat. Kita takrif dengan fasal qari saja. Mahwal insan, jawab dia natiq. Cukup. Kamari kata musannif lagi au ma'a ataupun serta jinsin ba'idin ataupun faslun qarib bersama dengan jinsin ba'id. Mahwal insan, jawab dia jauharun natikun. Mahwal insan jismun natikun. Oh jauh sangat tu. Jisim yang berfikir. Oh jauh. Jadi jauh. Jadi kita ambil yang jauh, yang tinggi. Mahwal insan jauharun natikun. Jauhar yang berfikir. Oh, dah. Maka tak panggil hatta, dia panggil hat. Naqis sebab dia ambil jinsu hok banyak jauh tu. Bukan dia ambil jinsu ali atas tu. Setengah fasum qarib. La qaribin waqa'a. Tidak, jadi tidak jinsi qarib. Artinya hat naqis kita tak boleh dalam takrif dia tu dengan jinsu qarib. Hanya jinsu ba'id saja, waqa', yakni berlaku. Ini berlaku dengan jinsi ba'id saja, tidak jinsi apa? Tidak jinsi qarib. Wa naqisur rasmi, ada ar-rasmun naqisu. Idafah sifah kepada mausuf.
Ar-rasmun nakisu bi khassatin faqat. Ataupun dengan khassah saja. Ni, khassah faqat. Ma huwal insan, jawab dia katib. Betul tak? Ma huwal insan, jawab dia qari. Ma huwal insan, jawab dia dhahik. Au ma'a jinsin ab'adin, ataupun khassah serta jenis ba'id. Boleh. Qadir tabat, sesungguh terikatlah ia. Yani terikat, apa maksud ia? Yani ia jinsu ba'id serta khassah. Irtabata al-jinsu ab'ad bil khassah. Terikat jinsu ba'id dengan khassah. Berarti kena sambung dua tu. Seperti ni kan. Jinsu ba'id dengan khassah. Ta'rif insan apa? Dah kita kata jauharun katibun. Boleh? Jauhar yang boleh terima sifat menulis. Jauharun qari'un. Jauharun faqihun. Tak ada apa? Tak ada masalah. Jauhar faqih. Yang apa? Yang alif fiqh. Oleh kerana faqih ni salah satu khassah bagi khassah insan. Walaupun kita kata tidak semua manusia apa, tapi boleh terima. Boleh terima. Qabul. Qabul ni bukan bil fi'l. Isti'adah. Boleh isti'adah. Berarti bil quwah. Boleh. Walaupun dia jahil kali pun. Tak? Tapi faqih bil quwah. Hak yang alim tu bil fi'l. Dah. Habis. Wa ma bilafziyin ladaihim syuhira. Dan barang. Barang syuhira. Wa ma syuhira bilafz ladaihim bilafziyin. Barang dimasyhurkan sisi mereka itu. Mereka itu mana ni? Mereka itu klik pada manatiqah. Indal manatiqah. Jadi ma ai ta'rif. Ta'rif yang dimasyhurkan. Di sisi mereka itu. Jadi wa ma ai ma tu ai minat ta'rif. Syuhira ma yang dimasyhurkan. Ladaihim, yani di sisi mereka itu ai indal manatiqah. Bilafziyin. Kalau kita terkikkan semula dengan lafaz dan ta'rif yang dimasyhurkan si masa dan bermula ta'rif ma tu mubtada. Ma ta'rif tu mubtada. Mana khabar? Tabdilul lafzin biradifin ashara. Itu khabar. Boleh? Ma mubtada. Berapa ma? Ai bina ta'rif. Ta'rif mana? Ta'rif yang dimasyhurkan di si mereka itu manatiqah. Bilafziyin dengan lafaz ialah tabdilul lafzin. Ganti lafaz. Kita ganti lafaz bilafzin biradifin. Ai bilafzin radifin. Dengan lafaz muradif. Biradifin ai bilafzin radifin. Ashhara yang terlebih masyhur. Lagu mana? Sebagai kita ghadan far. Ghadan far ni jadi tak ada masyhur. Dan kita pun tak pernah dengar. Dengar pun jarang-jarang pernah dengar tapi tak ingat. Apakah kita buat ta'rif? Ta'rif dengan lafaz hak lebih masyhur lagi. Lebih masyhur iaitu lafaz muradif. Apa? Al-asadu. Maka al-asadu ni dia panggil lafaz muradif hak lebih masyhur daripada lafaz ghadan far. Tu. Pada dah. Tu nak panggil kata apa dah? Ta'rif lafaz di si ulama manatiqah. Artinya kalau kita lafaz muradif, sungguh lafaz muradif, tapi kita buat lafaz hak lebih majhul lagi. Tak arti tak ada. Panggil tak siapa maksud yang kita ta'rif. Tujuan ta'rifnya supaya dia maklum. Ni lafaz tu majhul. Tiba-tiba kita boleh kita kata bagi seorang yang menjuhurkan lafaz asad, boleh kita kata andainya buat contoh. Mahwal asad dia tak faham. Kita kata ghadan far. Astagfirullah, lebih gelap lagi. Nampak tak? Asad dah gelap, ghadan far pun lebih. Tu tak boleh tak asli maksud kita ta'rif. Tapi tu ta'rif lafaz ni kita kena ambil hak muradif, hak lebih masyhur. Hak lebih dikenal oleh orang ramai. Tu. Barulah lafaz yang masyhur tadi jadi maklum. Siapa matlamat? Dah.
habis itu. Habis bab takrif semua 3. Kemudian musannif nazim kita rahimahullahu taala nak masuk syurutut takrif. Takrif ni walaupun kita dah belajar semua ni. Cara kita nak buat takrif ni tak lari pada 5 lah. 1 2 3 4 5. 5 lah kalau masuk ni. Tapi yang asal 4 je. Dah Isaguji sebut 4 je. Tak ada sebut lafaz. Ingat-ingat saya. Isaguji kan. 2 ni ya. Deh. 2 ni. Walaupun kata ulama setengah deh yang kata ke sulam ni sebenarnya Syekh Akhdari ya wa nazam atas Isaguji serta takmilah tambah. Jadi Isaguji tu ya kadang-kadang nasar. Ngaji sulam ni nazam. Ya biasanya kita kena ngaji nasar dulu supaya mata jurmiyah kita ngaji matan jurmiyah. Ya ada juga nazam. Nazam jurmiyah ada. Kalau kita ngaji nazam dulu pening. Ngaji nazam dulu pening. Dia kena ngaji mata jurmiyah dulu. Baru kita berhenti, habis kita ingat masalah tu, kita ngaji nazam. Okey, jadi supaya nak tahqiq kan kita belajar mata jurmiyah. Supaya kau ngaji waraqah. Mata waraqah ada, lepas tu ada nazam waraqah. Kita ngaji mata waraqah, kita dah faham, kita dah ingat dah. Lepas tu kita ngaji nazam tu supaya nak ingat, nak tahqiq. Tapi mantik dah. Tapi wallahu a'lam lah. Manhaj wallahu a'lam. Sepatutnya kena belajar Isaguji dulu. Tapi hamdah kita dah belajar Isaguji. Barulah kita ngaji sulam. Tertib dia. Kalau kita ngaji sulam dulu, supaya kita ngaji nazam jurmiyah dah, kita tak belajar mata jurmiyah. Ngaji nazam jurmiyah dulu. Jadi berat sikit. Penting. Tapi kalau kita dah belajar mata jurmiyah, lepas tu kita belajar nak senang. Supaya kalau kita dah belajar Isaguji, kita berhenti dah. Masak mustalahat. Bahawa ngaji waraq, ngaji sulam ni ada tempat tambahan. Tambahan dalam Isaguji. Dibilang gitu. Tengok ulama dibilang kata sulam ni sebagai Syekh Akhdari wa nazam atas Isaguji serta takmilah. Serta takmilah tambah atas dalam dalam Isaguji tu. Kemudian setiap takrif tu ia ada syarat dia. Bukan semua boleh buat. Tak? Kita dah belajar ni dah. Kita tak payah. Kita hafalkan kuliah khamsah, lepas tu kita tatbik. Bukan semua. Ia ada syarat pula. Takrif ni ada syarat dia. Berarti kita nak buat takrifkan satu benda majhul tu kena meraikan syarat. Syarat ni yang disebutkan oleh musannif ni. Kalau tak meraikan syarat, jadi takrif tu panggil takrif fasid. Tak dikira. Tak dibilang seperti kita takrif di kalangan mujassimah kan. Mujassimah kan dia kata. Kalangan mujassimah dia kata dia nak buat takrif tu. Dia takrif sendiri. Dia takrif sendiri. Apa hari Arafah? Contoh itu. Hari Arafah ni biasanya takrif lagi tak fiqh. Hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Tengoklah kita mak fiqh mana-mana, tapi dia ada hari yang orang wukuf di Mekah. Takrif. Tu takrif tu. Apa hari Arafah? Ialah orang wukuf di Arafah. Dia takrif macam tu. Takrif tu fasid tu. Sebab dia tak meraikan takrif. Jadi kalau takrif macam ni, fasid habis. Rusak habis kawasan. Lepas kita kata hari wukuf hari apa? Yang ke-9. Maka ulama ambil tu hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Jadi kita kira bukan dia. Kira apabila mana pada mulai hilal Zulhijjah tu hari apa tanggal 1 bila, maka kita bilang situ 1 2 3 4 sampai hingga 9, maka itulah hari Arafah. Itu takrif benar. Tapi tak, mereka tak. Mana hari Arafah? Hari orang wukuf di Arafah. Jadi kalau kita tak pening lagi, kita kata takrif Arafah tu majhul kan. Dia takrif masih lagi ada majhul. Tapi Allah Alam lah mereka ni. Sebab mereka ni takrif tak meraikan syurut. Gapo ahlul kalam? Misalnya contoh, manhum ahlul kalam? Tak ada macam mana. Iaitu mereka yang Imam Syafi'i pukul. Yang Imam Syafi'i suruh pukul. Yang pukul dengan pinyak, dengan tali tu. Tu takrif mereka. Pas takrif tu jadi fasik habis. Jadi Imam Haramai pun kena pukul, Imam Ghazali pun kena pukul. Semua tu kena pukul semua. Padahal wakilnya jadi menyalahi wakil.
Tapi kerana takrif tadi, kerana mereka tidak meraihkan tadi, mereka takrif mengikut hawa mereka, bukan mengikut qawaid, mengikut rasa sedap mereka. Gapo ilmu kalam? Mahwa ilmu kalam? Mereka takrif seperti mereka. Itu ilmu kalam yang Imam Syafi'i marah. Takrif macam tu. Sebenarnya lain. Inilah mereka yang tak belajar qawaid apa cara buat takrif jadi susahlah. Jadi buat jadi fitnah. Jadi orang awam pun faham macam tu. Jadi masih majhul lagi. Tak dimaklum dah. Wa syartu kullin. Dan syarat kullin. Yakni syarat bagi tiap-tiap ni. Ai kullin minal haddi warsas rasmi. Tanwai dah ganti daripada tu lah. Kullin ai kullin minal haddi wa rasmi. Syarat bagi tiap-tiap ni tiap-tiap daripada had dan rasam ayyura. Bahawa diketahui. Dah. Muttarida. Apa muttarida? Muttarida ni panggil jami'an. Jami'. Apa jami'? Jami' di sini jami'an mani'an. Dia panggil okey. Muttarida ni mana mani'an. Muttarid ai mani'an. Apa maksud mani'an? Berartinya setelah mana kita takrif ni. Kita takrif ni menegah daripada afrad. Muttarida mana tak? Menegah daripada afrad fi'il masuk dari isim. Nampak tak? Kita jangankan satu afrad pun. Yang fi'il ni begitu berharap masuk dalam isim. Kalau masih lagi masuk, berarti takrif tu tak dikatakan manik, maka fasid takrif tersebut. Contoh kita kata kita nak takrif insan. Kita takrif macam mana insan? Nak wia atau tak ada man, tak ada itu. Kita katanya insan haiwan, kita bunuh dah. Mahwa insan, dia kata haiwan, insan haiwan. Mudah-mudah. Apabila tak dia nak insan, sebenarnya di sisi yang takrif itu dikanak-ki dia iaitu Bani Adam. Kanak-ki dia iaitu Bani Adam, afrad dia. Tiba-tiba dia takrif haiwan saja. Sebut tak haiwan ni? Mana afrad haiwan? Bani Adam. Mana lagi? Lembu, kerbau. Jadi afrad lain pada Bani Adam masih boleh masuk dalam ni. Maka takrif ni tak panggil tak ada manik. Takrif tak ada manik, tidak menegah daripada yang luar masuk di dalam. Berarti kan takrif lagu ni insan haiwan fasid. Mana ilat ada fasid? Tak ada manik. Gapo tak ada manik? Tidak menegahkan afrad yang lain daripada insan masuk dalam insan. Jadi sebab kata kita yang kita nak buat istilah di sisi kita ni, tak apalah kita tasawur mutabik diwakil sebab kita yang ijtihad ni. Jadi insan kita kata Bani Adam, okey, kita ni mutabik diwakil. Kita nak ajar ke orang faham juga insan, kita kata haiwan. Jadi orang yang dengar kita tu haiwan di sisi mereka bukan hanya Bani Adam saja, lembu pun haiwan, lembu pun insan. Jadi temu lembu di mana tu hadza insan. Hadza insan. Salah tak? Saya dengar guru saya kata insan haiwan. Tu insan juga tu. Jadi tasawur dia tu menyalahi. Sebab apa? Sebab silap takrif. Sebab takrif tak ada man. Jadi temu kura duk jalan di tengah benang. Hadza insan juga. Insan apa? Buat apa kenapa? Sebab dia belajar daripada orang buat taklif tu silap. Supaya juga kita kata dia belajar daripada orang yang bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah ni. Kalau kita sampai kita penting guru, kita kata ya guru sebenarnya kita bukan ta'assub. Kita bukan nak ta'assub. Yang katanya jalan yang betul, yang benar, yang mencerahkan mustalahat, yang betul dengan wakil tak ada dah. Jalan ahli sunnah wal jamaah Syiah Maturidiyah. Ikut ilmu apa? Ikut ilmu di bidang ilmu apa? Nahwu, sarah, balaghah, tauhid, fiqh. Kalau ulama tu benar-benar ahli sunnah wal jamaah, jadi jelas kita yang majhul ni.
Kita belajar jelas. Jadi kita faham. Kita boleh gerti mustalahat tu mutabiq li waqi'. Tapi kalau kita belajar lain pada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, jadi kita terasa kita alim. Kita terasa kita tahu semua. Hakikat benda kita tahu tu mukhalif waqi', panggil jahlun murakkab. Maka panggil jahil murakkab. Sengkau kata ya alim pada hakikat ya jahil, jahlun murakkab. Takut habis itu penting. Nyanyalah. Jadi kesianlah mereka yang belajar daripada guru-guru yang bukan daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kesian mereka. Kenapa? Sebab mereka tetap duduk dalam majhul. Tidak maklum dah. Rugilah. Yang kedua munakisan. Apa munakisan? Yani jami'an, melengkapi. Macam mana kita kata? Nak tarik insan. Insan juga. Ya tarik macam mana? Insan, hayawan. Hayawan apa kita kata? Katib bil fi'l. Yuk bagi kita. Katib bil fi'li. Apa makna katib bil fi'li? Yang boleh tulis ni langsung. Apa makna insan? Iaitu benda hidup yang boleh tulis. Oh, tak ada macam ni. Kalau itu budak tak panggil insan. Budak kecil. Jadi budak kecil tak panggil insan. Sebab dia tak pandai menulis. Dia tak pandai lagi menulis. Dia boleh menulis tapi dia tak belajar lagi. Nampak tak? Ataupun orang yang balik dah tapi tak mengaji. Jadi mereka yang tak belajar ilmu, dia tak pandai menulis. Pasti tak boleh panggil insan. Jadi kalau kita tak ada macam ni, dia panggil tak ada jamek, tak ada melengkapi. Jadi afrad insan tu kita kata ada 10 orang. 10 orang tu ada macam-macam. Yang pandai menulis, tak pandai menulis, ya ada. Tiba-tiba kita tak ada macam ni. Jadi yang tak pernah nulis tu kena keluar tu baik. Kena keluar tu baik daripada takrif. Sedangkan dia tu dalam insan juga. Dia panggil tak ada jamek, tak ada melengkapi. Saat ni tak ada manik. Sampai tu tengah pada syurut takrif jami'an mani'an. Terus kita dengar semua kan. Kita dengar sering dengar kita baca hasyah, kita baca kitab kita hasyah mana-mana kadang-kadang diiktirafkan takrif. Hadza ta'rif ghairu jami'. Hadza ta'rif ghairu mani'. Banyak kita baca. Kalau kita tak belajar mantik, kita nak huraikan macam mana ni? Kalau kita benar-benar tak belajar ilmu mantik, kita baca hasyah. Kadang-kadang baca saja terus lepas. Kenapa? Kerana kita ni tak belajar mantik. Kalau hasyah ni, sebab kata hasyah. Apa hasyah mana ilmu? Boleh kata kena ada mantik. Kita baca hasyah Bajuri Abdul Qasim, kita tahu fiqh Syafi'i, dalam tu penuh mantik. Apa dah? Mantik, nahwu, sarah, bayan, ilmu bayan, tasybih, isti'arah. Ni pak ilmu ni, kita tahu pak ilmu yang asasi ni ada semua lah hasyah. Kalau kita tak belajar, kita benar-benar tak mendalam pak ilmu ni, jadi susah baca hasyah. Tapi kalau kita dah belajar dah, jadi kita ni latih. Ya panggil nak tadrib malakah akliyah kita. Kita nak latih ke akal kita untuk nak membiasakan kawaid yang kita belajar. Wa zahirah kena zahir. Kena zahir nyata. Wadih, zahir mana wadih? Wadih. La ab'ada, tidak sembunyi. Lagu mana kita kata? Nampak tak? Kita nak tarik satu benda majhul, tiba-tiba tak dalam kelimah saat itu jadi sabit tu dalam takrif kan, kita jangan guna kelimah payah-payah. Dalam takrif satu-satu istilah kan, kita jangan guna kelimah yang susah dipaham. Nampak tak? Kita jangan guna kelimah susah dipaham. Kita guna kelimah mudah-mudah. Sebab apa? Syarat tengah pada syarat takrif kena wadih, kena nyata. Yang ni indah mustamil orang dengar. Kalau kita pergi gunakan lafaz yang susah faham lagi, jadi kena duk hurai pula kelimah dalam tu. Ni, dalam takrif tu kena duk hurai, kena buat takrif atas takrif pula. Boleh kita ada contoh. Isim ni boleh kita kata kelimah zamanin. Apa zamanin? Kena duk hurai pula. Zamanin mahwa zaman. Oh, takrif tak takrif pula. Jadi boleh nak tasawur isim ni, kena tasawur ni dulu. Oh, penting. Jadi banyak tangga tasawur. Sebab itu dalam takrif kita jangan guna kelimah yang susah. Guna kelimah mudah-mudah. Pak kita nak guna kelimah mudah tu bukan senang tu.
ulama nak letakkan, nak pilih. Sampai itu kita kata kita nak kata ni satu kelima ni ada makna sebalik ni. Kalau kita pergi cabut, kita pergi buang, tak baik. Jadi ulama je letak satu kelima. Dia fikir, lepas fikir satu ke satu ni, kemudah ni. Dia nak letak satu, nak tinggal ni, dia nak ambil ganti pula kelima lain. Bukan suka senang tu. Jadi kita ambil dah siap dah. Kita ambil hak sudah dah. Kita rasa senang. Padahal belum nak jadi ni. Tapi tak, ulama ni bukan biasa. Itu balasan dia tu. Balasan dia sebab tengok ni, mujahadah dia tu. Jadi kalau kita ambil kelimah yang susah, jadi tak wadah. Tak wadah tu dia panggil tak cukup syarat ta'rif. Wala musawiyan, wala tajawuza bila qarinatin. Kait. Wala musawiyan. Wala musawi ni macam mana? Maksud wala musawiyan ni, kita kata ini, kita katanya kalau benda takrif tu sembunyi, kalau kena kait hak ni supaya kita takrif. Kita nak takrif kita kata takrif al harakah. Ma hiya al harakah? Kita kata jawab dia adamus sukun. Nah ni takrif aku ni titik mantik tak sih. Musawin. Ma huwa suk? Kita tanya pula. Misalnya, tapi syarat lah. Syarat dalam ta'rif ni khafa. Apa khafa? Sembunyi, tak nyata lagi. Kita majhul harakah. Lepas tu mata ta'rif ada sukun. Lepas tu kita tanya pula sukun ni kita majhul. Ma huwa sukun? Jawab dia ada harakah. Pula dah. Tanya pula ma hiya harakah. Akhirnya tak tahu. Jadi duduk musing. Ada muharakah. Asal dia ini majhul asal. Tanya. Dia jawab ada musukun. Apa pula sukun? Ma huwa sukun. Jawab pula ada muharakah. Timbul pula soalan ma hiya harakah. Jadi tasalsul, pening. Jadi musing. Akhirnya tak boleh apa. Ini mana wala musa. Tapi syarat khafa. Tapi kalau kita andai yang kita katanya kita dah ni maklum. Boleh. Supaya kita takrif al-ama. Jawab dia adamul basar. Basar ni kita dah maklum. Boleh. Tapi kalau basar masih majhul, timbul soalan mahwal basar. Adamul ama. Mahwal ama. Adamul basar. Akhir tak boleh apa. Syarat dia ini musannif ya katanya wala musawiyah di sini maksudnya apabila kita khafa ni di ta'rif sembunyi, mana tak jelas. Tapi kalau tengok kalau kita dah maklum boleh. Ya asal dia boleh ta'rif kan ni majhul, asal dia majhul kita kata sebab boleh ta'rif tu. Kalau maklum tak boleh ta'rif dah. Maklum kenapa ta'rif? Jadi daruri tak dah. Majhul. Apa tu majhul? Takrif. Takrif sini majhul pula. Takrif pula. Jadi masih dia majhul. Jadi tak jadi maklum sampai bila-bila. Tapi kalau ini dah maklum, boleh. Tapi itu dalam juzuk takrif tu pasti kena maklum. Tapi apa makna takrif? Tartib maklumat. Tartib maklumat. Ditus yatawassala ila majhul. Kita tartibkan maklum. Berarti dalam juzuk ta'rif itu kena kelimah yang kita dah maklum. Dah kita tahu dah makna dia. Dah kita tasawur dah. Kita tartib dah tu, barulah kita himpunan tartib maklum ni, hak majhul tadi jadi maklum. Tapi dalam kita tartib ada lagi satu juzuk majhul, kita kena usaha di maklum. Jangan duk kekal majhul. Kalau kekal majhul semacam ni harakah majhul. Adam kita maklum. Suku tu majhul. Timbul pula soalan. Mahwa suku. Kita takrif pula. Ada harakah. Harakah ni masih lagi belum lagi maklum. Timbul pula soalan. Jadi tasalsul. Jadi membawa jadi tasalsul. Ni.
Tapi kalau kita tahu dah tak apa. Wala tajawuza, jangan ada majaz, lafaz kelimuh majaz. Jangan ada lafaz majaz dalam ta'rif. Bila qarinatin, dengan tanpa ada qarinah. Nampak tak? Jangan ada apa? Lafaz majaz. Lafaz majaz. Majaz ni mana kata lafaz dikanaki makna yang lain. Supaya kita kata rajul syuja'. Kita tak ada nak rajul syuja'. Naknya asad. Nah, asad kita nak. Nah. Tapi kita takrif saat ni tu dengan tak ada qarinah. Tak ada benda yang menunjuk katanya makna lafaz saat ni tu tak say makna hak asal. Nak makna yang kedua. Supaya kita kata qarinah, supaya kita kata qarinah. Ra'aitul asada. Nah. Kalau kita wutis kat tu, kita pergi kata al-asad di situ, binatang kaki pak. Singa kan? Tapi bo kita boh yakhtubu. Aku tengok singa sedang duk berkhutbah. Maka yakhtub di situ tu qarinah. Menunjuk kata al-asad itu bukan asad hakiki. Bukan hakikat lah. Maka hasad tu makna apa tu? Oh, itu panggil tashbih. Nak tashbih lah. Nak bandingkan seorang yang sifat sama dengan singa. Jadi dah maklum. Jadi di kampung tu dah maklum. Ra'ai tu asad yang khatub. Oh, dah tahu, dah maklum. Kata asad itu iaitu Umar, kita kata. Jadi orang maklum. Orang kampung dah tahu, hari ini Umar berkhutbah. Tapi orang cakap kat ni tu, dia tak selera. Hari ini Umar khutbah, dia tak cakapan dia tu tak ada masing, dia kata. Dia kata hari ini singa berkhutbah. Oh, jadi kalam dia dah. Maka singa di situ dengan makna rajul syuja'. Maka dalam takrif jangan bubuh kelimuh majaz. Dengan tanpa ada qarinah. Dengan tanpa ada qarinah. Biha ay bitilkal qarinah tuhurriza. Tuhurriza dikeluarkan dia. Qarinah yang dikeluar dengan qarinah tak ni. Mana artinya lafaz wa kelimuh dalam takrif tapi kelimuh tu majaz. Nah. Tapi dia tak boleh qarinah. Jadi orang faham lain. Orang faham jadi lagu lain. Contoh dia buat guna. Dia katanya supaya nak takrif kat orang alim. Man huwa alim atau man hum ala ulama. Dia kata bahrun. Oh, bahrun. Dia yang itu. Air laut. Dia orang alim. Bahrun. Laut. Jadi orang awam faham macam mana? Orang alim. Oh, laut tu alim tu. Kita di patah lagi. Satu patah lagi. Tu alim tu orang alim. Dia tak ada qarinah. Dia tak ada qarinah. Man wal alim. Atau man hum ulama. Dia kata bahrun. Masya Allah. Air laut. Orang apa? Orang awam pun. Oh, itu dia orang alim. Berarti laut dia tak tengok. Berarti saya tak tahu lagi kata itu orang alim. Saya tengok hari-hari. Sebab rumah saya tepi laut, tepi pantai. Oh, itu orang alim. Sedangkan dia tu nak tashbih. Al-alim kalbah. Yani wasa ilmu dia tu. Maka gibuh dalam takrif itu bah. Jadi fasik, tak ada qarinah. Sebab dia bagi bahrun saja. Dia tak ayat bahrun yudaris. Bahrun, boleh kelimah yang menunjuk kata bukan air laut hakiki. Bahrun yudaris. Kalau dia kata bahrun yudaris, air laut yang mengajar, bukan air laut di situ tu yang mengajar tu. Nampak tak? Bukan air laut hakikat. Kalau itu orang yang dibanding seperti laut. Sebuah luahnya ilmu. Artinya kalau ada qarinah boleh. Kita takrifkan satu benda majhul ada lafaz majaz tapi ada qarinah. Hak tu boleh. Mana di sini ulama mantik kata sah. Tapi kalau tak ada qarinah hak ni fasik. Nampak tak? Fasik ni mana kata salah. Man huwa alim, jawab dia bahrun wutis kat tu. Fasik. Tapi kalau bahrun yudaris boleh. Air laut yang mengajar. Air laut mengajar tak apa. Wala bima yudra bimahdun.
Wama, ma tu wala dan tidak. Dan tidak, yang ni tidak boleh takrif. Bima, jadi dengan lafaz. Dengan lafaz. Bima ai bila nanti yudra, jadi yu'lam. Diketahui bimahdudin, yani dengan takrif. Apa maksud? Seperti macam ni lah. Kita jangan takrifkan lafaz dalam takrif itu nak faham dia terhenti kalau tak faham mu'arraf. Contoh gua nak contoh ma huwa ilmu, jawab dia apakah ilmu? Tengok takrif ma huwa ilmu, jawab dia ma'rifatu ma'lum. Tak. Apa ilmu itu? Jawab dia ma'rifatu ma'lum. Kamu ni maklum ni kelimah apa? Isim maf'ul. Masdar dia apa? Ilmu. Jadi berarti dalam juzuk ta'rif nak reti dia kena reti hak ni dulu. Apa? Sebab al-ma'lum mustaqim minal ilmi. Mustaq daripada ilmu sebab isim maf'ul kalau itu ilmu dah ada ni. Ma huwa ilmu. Tu boleh buat soalan. Jadi al-ma'lum mustaqim minal ilmi. Lepas tu ma huwa ilmu. Jadi tu ni. Jangan dalam takrif ni, salah satu juz takrif ni nak faham dia terhenti nak kode benda maju depan. Tak sah takrif itu. Lepas tu kita banyak kan kita tahu kan. Ulama dulu takrif macam ni. Waktu tu dia kena hurai. Tapi kalau semata-mata takrif ni di sini mana tikah, tak boleh. Tapi al-ilmu tu idrak. Tengok ulama mai belakang pula, al-ilmu mana idrak, jazim, mutabiq, lil waqi', an dalil. Baru tak ada kelimah tadi. Dapat putus mutabiq lil waqi' daripada dalil. Itu panggil ilm. Kalau kita takrif macam ni masih duduk dalam i'tirad. Bukan biasa ni ulama tak ingat. Ada ulama dulu, ulama yang masa mana belum Imam Ghazali dah takrif. Tak ingat Baqillani ke Imam Haramain takrif ni. Al-ilmu ma'rifatul ma'lum. Bukan dia tu bukan orang biasa tu, kibar. Panggil kibar ulama. Lepas tu nak tanggung macam mana? Kita orang awam ni. Kita orang kecil-kecil apa kita ni. Nak tanggung lah. Kita jangan salah mereka. Kalau kita tahu daripada kibar, kita nak tanggung macam mana? Waktu kembali ada itulah. Jadi benar-benar kalau kita nak takrifkan benda majhul dalam juzuk takrif ni nak faham dia, kena faham depan ni. Tak sah. Tapi dia kata wala, yani dan tidak, yani tidak boleh takrif. Bima ai bilafz dengan lafaz. Yudra ay yu'lam bimahdu dengan benda yang ditakrif. Yani benda takrif depan ni, depan ni mahdud. Wala mushtarakin, dan tidak, dan ini tidak boleh ditakrif juga dengan lafaz mushtarak. Dengan lafaz mushtarak tak boleh. Dok gi bubuh lafaz mushtarak. Seperti kita takrif apa? Asy-syams. Ma hiya syam? Jawab ya. Ain. Ain. Kita takrif macam tu. Jadi ain ni boleh di mana a'dha, boleh di mana jasus, boleh di mana zahab, boleh di mana fiddah. Yang lafaz mushtarak kan? Jadi tak tahu yang mana. Kita asyam, kita kata boleh asyam majhul seseorang, majhul tak tahu. Tiba-tiba dia takrif al-ain, macam mana dia nak jadi? 10 orang, kita kata 10 orang majhul semua lafaz syam. Bagi kita yang tahu. Tanya kita. Kita kata asyam hiya ainun. Jadi macam mana? Jadi seorang ni dia faham kata mata air, seorang ini katanya a'dha, seorang ini dia faham kata jasus, seorang ini dia faham kata fiddah. Jadi sama tu. Semua tu faham salah semua. Apa? Sebab ia buah dari lafaz mushtarak. Apa makna mushtarak? Satu lafaz berbila makna dengan tanpa ada qarinah. Jadi nak lafaz syam, jadi masing-masing faham. Ini faham anggota, ini faham emas, ini faham perak, ini maka tak sah.
Tak boleh kita ta'rif. Dalam ta'rif buh lafaz mushtarak. Apa kata? Dengan tanpa ada qarinah. Khala. Khala ni makna kata sembunyi. Nah. Khala mana qarinah tak ada qarinah, tanpa ada qarinah. Wa indahum. Dan di sisi mereka itu pula min jumlatil mardudi. Nah, dah. Indahum tu kita katanya khabar muqaddam. Tak. An tadkhula takwi masdar tu jadi mubtada muakhar. Berat. Jadi bahawa memasukkan hukum an tadkhulal ahkam, bahawa memasukkan hukum-hukum fil hudud indahum di sisi mereka itu, iaitu manatikah min jumlatil mardudi, daripada sebahagian yang ditolak. Makna kata dalam ta'rif kita jangan berhukum. Pak kita ngaji tajamnya macam mana? Al-mubtada ismu marfu', al-fa'ilu ismu marfu', macam mana? Kita jawab macam mana? Sila ulama mantik kata setengah pada syarat buat ta'rif jangan bubuh hukum dalam ta'rif. Dah. Tiba-tiba kita ngaji mata jamiah kan, al-fa'ilu ismun marfu' dalam mata jamiah kan. Kalau itu mata jamiah bukan biasa kitab tu. Kitab barakah kitab. Apa tu? Takkan sin haji tak kena mantik. Kita tak sin haji jahil mantik. Tak boleh adik. Sin haji orang pengkat sin haji ni ahli mantik walaupun tak kena mantik. Kenapa dia tak boleh macam tu? Maka kalau kita tengok hasyiah kan, dari segi hasyiah Asmawi pun baik. Syekh Khalid Hasyiah bin Najjar dah. Syekh Khalid tu syarah Syekh Khalid atas Jumiyah tu. Syekh Khalid kan dia buat supaya dia jawab. Kalau tak jawab dalam lah. Dalam Hasyiah bin Najjar tu. Dia katanya hukum di sini maksud hukum sini apabila kita tak tahu kan hukum. Misalnya kita kata kita belum belajar lagi bab rafa'. Tiba-tiba kita ngaji bab fa'il. Jadi asin haji kata ismun marfu'. Kita belum belajar lagi rafa'. Maka itulah dikanaki mardu diisi ulama mantik. Tapi asin haji dah bawa datang li raf'i arba'u alamatin. Yo dah. Li raf'i depan tu. Berarti kita dah gambarkan rafa' ni ada 4 alamat. Tiba-tiba buat di belakang ni al-fa'ilu ismu marfu'. Kita faham tak isim yang boleh terima salah satu 4 alamat tu. Salah satu 4 alamat tu. Dah. Berarti sah. Jadi ulama jawab macam tu. Jadi ulama jawab katanya asin haji tak salah. Sebab apa? Ia dah bawa dah. Dah bawa datang dah. Li raf'i arba'u alamatin. Atau matu dah. Wal alifu wal wawan nun. Bawa dah. Berartinya dia bawa di belakang ni jadi dah kita tasawur dah. Maka boleh. Yang ditolak mantik ni hukum yang kita tak tasawur lagi. Kita tak belajar bab rafa', tiba-tiba pergi ngaji bab fa'il ismu marfu'. Salah. Isim yang di rafa'. Kita tak ngaji lagi apa rafa'. Hukum rafa' kita tak belajar lagi. Inilah ditolak. Itulah dimaksudnya ditolak. Kamar dia wala yajuzu fil hududi zikru au. Dan tidak harus pada had. Pada had ni. Pada belah had ni zikru au. Tak harus, tak boleh. Kita nak sebut au tak boleh. Kalau kita sebut au membawa kepada fasal berbilang. Faham tak? Jadi kalau kita boleh kita kata mahwa insan hayawan natik au dhahik. Kita buat contoh guna faham. Dibuat au dalam takrif. Jadi orang faham katanya jadi fasal bagi insan tu duk tashkil. Ataupun kedua, boleh natik pun boleh. Dhahik pun boleh. Maka tak sah. Had tak boleh buat au. Au tu dah. Zikru au tak boleh. Dah au li taksim. Dah. Ataupun au li syak li taksim. Kalau au li taksim ni tak boleh. Jadi membawa kepada insan hayawan natik au dhahik. Jadi orang faham kata insan hayawan natik lagi. Insan tu hayawan dhahik lagi. Jadi mahiyah dua.
Dua mahiyah. Jadi membawa kepada dua mahiyah, dua hakikat. Sebenarnya hakikat hanya satu ya. Maka dalam hudud tak boleh nak buat au. Wajaizun fir rasmi. Boleh. Kalau pada rasam boleh. Ma huwa insan. Jawab dia hayawan katib. Au qari. Au dahik. Au fakih. Au. Boleh. Rasam boleh buat au. Dah boleh. Dah. Oleh kerana kita buat au kau banyak, kau jelas lagi kita. Jadi au tak boleh dalam hudud, boleh dalam rasam. Fadri ma rawau. Maka hendak ketahuilah akan barang yang royak oleh mereka itu. Jadi mereka itu siapa? Manatiqah. Berarti kita saat belajar ni kena faham. Fadri mana faham. Maka fahamlah ma rawau. Barang yang mereka itu royak. Biar mereka itu iaitu manatiqah. Berarti kita faham ya baik syuruk ni. Ma ai minas syuruk. Ma itu iaitu apa? Yang ni minas syurutit ta'rif. Jadi kita faham dia baik-baiklah akan syarat, yang ni syarat yang diriwayatkan oleh ulama mantik. Berarti kita nak buat takrif benda majhul, kita kena meraihkan syarat ni. Kalau itu kan bukan senang tu. Sebab itu saya suka dengar ikutlah ustaz atau apa kalau dia ceramah, kalau dia takrif sendiri saya suka. Oh hebat mana dia, hebat benar. Dia takrif sendiri ya. Ia tidak ambil yang ulama mari hurai. Dia buat takrif sendiri. Siapa ahlu kalam? Oh, ahlu kalam je siapa yang kata tu. Dia buat sendiri takrif ahlu kalam kan. Oh, mana tahu bukan biasalah dia tu. Mana patut dia tak pakat ulama pun. Nama patut dia tak sebakat ulama, dia boleh buat takrif sendiri. Mana bukan biasalah. Makna dia ni siapa setarah dia dengan Imam Haramain, setarah dia dengan Imam Razi, boleh buat takrif sendiri ya. Patutlah. Apa ilmu kalam? Dia takrif dia tahu ilmu yang Imam Syafi'i sukuku tu. Oh hebat dia. Patut dia tak pakat ulama tu sebab dia boleh takrif sendiri. Baik saya sukalah. Oh hebat mereka ni. Akhirnya panggil jahlu murakab. Itu masalah. Kamu dia kata kamu dia kata musannaf kita mutis kat ni. Alhamdulillah kita habis bahagian mantik, satu bahagian besar iaitu bahagian tasawur. Kita akan masuk muhadarah qadimah iaitulah mabadi bagi tasdiq, iaitulah al babun fil qadaya wa ahkamiha mahtamalas sidqa li zati jara bainahumu qadiyatan wa khabara summal qadaya indahum kismani syartiyatun hamliyatun wassani kulliyatun syaksiyatun wal awwalu imma musawwarun wa imma muhmalu wasuru kulliyan wa juz'iyan yura wa arba'atu aqsamuhu haitsu jara imma bi kulli aw bi ba'din aw bila syai'in wa laysa ba'du aw shibhin jala wa kulluha mujabatun wa salibah fahya idzan ila samani aibah wal awwalul mawdu'u fil hamliyah wal akhirul mahmulu fis sawiyah wa in ala ta'liqi fiha qad hukim fa innaha syartiyatun wa tanqasim aidan illa syartiyatin muttasilah wa misliha syartiyatin mufasilah wa juz'ahuma muqaddamun wa tali amma bayanu zati littisali wallahu a'lam.